Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Khalis Kadir. Kita bertemu kembali dalam MG Flash 10 Januari. Kita ke berita utama. Kementerian Dalam Negeri menafikan yuran proses visa kemasukan ke negara ini telah dinaikkan sehingga RM300. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, yuran proses yang dikenakan terhadap permohonan visa Malaysia masih kekal RM100. Kadar charge visa kita tak naik. Okey, tak ada. Kita panggil yuran pemprosesan. Itu aja, kekal 100. Itu tak ada berubah. Kalau berubah itu maksudnya kalau majikan mengguna pakai recruitment agent lah. Itu bukan kita ya. Itu biar jelas kat situ. Maknanya secara afirmatif saya beritahu kepada media tak ada kenaikan ancas di pihak visa. Menang visa ya. Kenaan itu adalah bertujuan sebagai processing fee. Datuk Seri Saifuddin diminta mengulas laporan media Indonesia bahawa caj visa Malaysia yang dikenakan oleh agensi pekerjaan dinaikkan daripada RM15 ke RM300. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat khas pengurusan pekerja asing di Putrajaya hari ini. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan kebimbangan terhadap aset keselamatan negara, khususnya kapal Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang telah berusia dan perlu ditukar. Kegusaran itu dizahirkan baginda ketika pertemuan dengan Panglima Tentera Laut Laksmana Tan Sri Muhammad Reza Muhammad Sani Khamis lalu. Menerusi hantaran di Facebook Selangor Royal Office, baginda selaku kapten yang dipertua TLDM bertitah agar pertukaran aset dapat dilakukan. Ia bagi memastikan kedaulatan perairan negara sentiasa terpelihara selepas aset tersebut telah berusia. Khamis lepas, Sultan Selangor berkenan menerima menghadap Tan Sri Muhammad Reza sempena persaraan beliau di Istana Bukit Kayangan Shah Alam. Dalam majlis itu, Tan Sri Muhammad Reza turut memperkenal Timbalan Panglima Tentera Laut Laksmana Madya Dato' Abdul Rahman Ayub yang bakal menggantikan beliau sebagai Panglima Tentera Laut ke-18. Majlis serah tugas akan diadakan 23 Januari ini. Kementerian Pertahanan MINDEF akan meneruskan rancangan memperoleh 18 buah pesawat tempur ringan LCA yang masih tertangguh. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perolehan kesemua pesawat LCA itu telah pun diluluskan Kabinet Kerajaan terdahulu. Menurutnya, beliau berharap kesemua 18 buah LCA itu dapat disegerakan, namun memahami ia perlu melalui pelbagai proses. Tambah Datuk Seri Muhammad, MINDEF juga bercadang untuk menambah aset Angkatan Tentera Malaysia dengan memerlukan jumlah peruntukan kewangan yang besar. Satu aset misalnya memang jumlah dia besar kan, jadi jangan salah faham. Bukan pula kita bila kita minta nak menambah ataupun melengkapkan, kita bukan nak menambah, kita nak melengkapkan ya, apa yang sepatutnya kita ada ya. Dan juga apa yang ada sekarang ni pun banyak perlu kita upgrade, yang perlu kita tambah nilai. Jangan pula kata nanti kerajaan mengutamakan ini, kebajikan dan juga keutamaan untuk menangani kerosaran hidup itu akan terus menjadi keutamaan kerajaan yang ada sekarang ini. Tetapi keutamaan untuk terus pastikan supaya pertahanan mempertahankan kedaulatan negara itu. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan lawatan kerja ke Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Subang hari ini. Baik, berita seterusnya. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Johor, Dato' Dr. Aman Rabu mengakui tahap kebersihan premis perniagaan terutama yang terlibat dalam penyediaan makanan di negeri itu masih tidak memuaskan. Katanya berdasarkan pemeriksaan, pihaknya mendapati majoriti premis perniagaan makanan melanggar peraturan kebersihan yang telah ditetapkan. Datuk Dr. Aman berkata,
Antara kesalahan utama yang direkodkan adalah terdapat serangga perosak seperti lipas, lalat dan tikus. Pengendali makanan tidak mendapatkan suntikan typhoid serta tidak memakai pakaian bersesuaian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyertai operasi bersepadu premis makanan OPS Bersih peringkat negeri Johor yang dijalankan di sekitar Setulang Laut, Johor. Sementara itu, Datuk Dr. Aman memberitahu sebanyak 113 premis telah diperiksa yang mana 15 daripadanya diarahkan tutup dan 19 lagi dibersihkan. Sejumlah RM67,250 kompaun dikeluarkan semasa OPS berkenaan. Reman sepasang suami isteri yang disyaki terlibat dalam kes letupan di Pandan Indah baru-baru ini disambung seminggu lagi. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, pasangan warga tempatan itu disambung reman sehingga 17 Januari ini bagi membantu siasatan. Menurut Farouk, pasangan berusia 30 dan 33 tahun direman sejak 3 Januari lalu dan dihadapkan semula ke Mahkamah Ampang untuk permohonan perintah menyambung reman kali kedua hari ini. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan ringkas hari ini. 29 Disember lepas, seorang lelaki berusia 28 tahun maut akibat kecederaan parah di badan dan tangan selepas bungkusan yang ditinggalkan di atas bonet keretanya meletup. Pasang suami isteri antara 13 individu yang ditahan kerana dipercayai menjadi dalang sindiket pengedaran dadah di Johor. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata, penahanan itu dibuat dalam beberapa serbuan berasingan sejak Sabtu lalu hingga awal pagi tadi di sekitar Kulai dan Iskandar Puteri. Beliau berkata, turut dirampas dalam serbuan itu sebanyak 74.85 kilogram ketulan mampat ganja, 1,643 biji pil ekstasi, 9.29 kilogram heroin dan 171 gram ketamin yang kesemuanya bernilai RM362,022. Katanya kegiatan haram itu dipercayai aktif sejak Oktober tahun lepas dan modus operandi adalah dengan menjadikan rumah dan kereta sebagai transit penyimpanan dadah. Tambah Datuk Kamarul Zaman, dadah yang dipercayai diperoleh dari negara jiran termasuk Thailand, diedarkan untuk pasaran tempatan dan luar negara. Menurutnya, turut dirampas 7 kereta bernilai RM291,000 dan 3 motosikal bernilai RM18,300 serta barangan kemas bernilai RM10,650. Kesemua individu itu direman 7 hari bermula 8 Januari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah Persekutuan menetapkan 19 Januari ini untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Razak bagi menyemak sabitan dan hukuman yang dikenakan kerana menyeleweng dana SRC International Sendirian Berhad. Tarikh 20 dan 26 Januari yang ditetapkan sebelum ini oleh Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahara Wan Yusof dan Siti Hajar Mustafa sudah dilapangkan. Difahamkan pendengaran pada 20 dan 26 Januari itu terpaksa dilapangkan kerana ada ahli panel terbabit pendengaran kes sambung bicara yang perlu diberi keutamaan. Perkara itu disahkan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul ketika dihubungi media hari ini. Bekas Perdana Menteri itu kini menjalani hukuman penjara selama 12 tahun di penjara Kajang selepas gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan untuk mengetepikan sabitan hukuman dan denda RM210 juta 23 Ogos lalu. Datuk Seri Najib melalui Tuan Syafi'i & Co. memfailkan permohonan 6 September lalu meminta keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengesahkan sabitan hukuman dan denda disemak semula. Ia membabitkan semakan keputusan 16 Ogos tahun lalu yang menolak permohonannya mengemukakan bukti berkaitan Datuk Muhammad Nazlan Ghazali iaitu Hakim Perbicaraan Kes Dana SRC International. Beralih ke perkembangan hiburan. Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin meminta suaminya Syamsul Yusof menceraikan beliau.
Menurut pelakon wanita itu, beliau tidak rela dimadukan selepas pengarah terkenal itu berkahwin dengan seorang artis baharu, Ira Kazar. Dalam satu hantaran di Instagramnya, Puteri Sarah meminta Syamsul melepaskan beliau kerana sehingga ke saat ini tiada komunikasi atau perbincangan diadakan mengenai perhubungan mereka. Tegasnya, Syamsul gagal menjalankan tanggungjawab sebagai ketua keluarga dan menggelarkan pengarah filem Mat Kilau itu sebagai lelaki narsistik. Terdahulu, Syamsul dalam satu hantaran di Instagram beliau meminta kedua-dua isterinya bertenang dan bersabar. Jumaat lalu, anak sulung pengarah terkemuka Datuk Yusof Haslam itu mengumumkan pernikahannya dengan Ira Kazar di Thailand. Saudara, berita itu tadi mengakhiri MG Flash untuk hari ini. Pastikan anda kekal setia bersama Malaysia Gazette bagi mendapatkan pelbagai berita terkini. Saya Khalis Kadir. Assalamualaikum, jaga diri dan salam hormat.